صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا ويفقهوا أقوالنا أما بعد. Muslimin muslimat rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sama-sama rafa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada malam yang barakah ini untuk kita meneruskan pengajian perbincangan kita dari kitab Syama'il Muhammadiyah di Imam At-Tirmizi. Masuk kita cerita tentang pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tak ada lengah lagi terus ke masuk tajuk, sebab peruntukan masa untuk PKPB ni sehingga Isyak sahaja. Isyak kan kita berhentilah, ya. Tuan-tuan dan puan sihat eh? Lama tak jumpa. Tak ada yang kena Covid? Siapa kena Covid angkat tangan? Kalau ada yang angkat tangan saya balik. Kita masuk hadis yang ke-57 dari kitab Syama'il Muhammadiyah. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja wa huwa yattaki'u ala Usamah ibn Zaid alaihi thawbun qitriyun qad tawashshaha bihi fa shalla bihim. Yang bermaksud diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan Nabi SAW keluar dari rumahnya pada suatu hari dengan dipapah oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Di badan baginda terdapat kain qitri. Kain qitri. Qaf, ta, ra, ya. Di badan baginda ada kain qitri yang baginda letakkan sebagai selempang di bahunya. Kita panggil di sini sebagai rida, ya. Kemudian baginda mengerjakan solat, mengimamkan orang ramai. Ada beberapa intisari daripada hadis ini menggambarkan kepada kita betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam di hujung usianya, dalam keadaan baginda sakit. Kenapa baginda sakit? Baginda diracun oleh seorang wanita Yahudi memberi makan Nabi kambing yang diracun. Jadi baginda sakit itulah yang membawa kepada kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam keadaan sakit itu kita membayangkan Nabi ini rumah dia dekat Raudhah. Makam Nabi SAW sekarang ni itulah rumah dia, itulah bilik dia, itulah rumah Aisyah radhiyallahu anha, dan masjid adalah Raudhah, sebelah ya. Jadi bila dia nak mengimamkan para sahabat, maka Usamah bin Zaid memapah baginda Nabi untuk mengimamkan solat. Itu masih baginda mampu untuk imam solat lah. Jadi ada, kalau kita melihat dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, diceritakan dengan detail detik-detik kewafatan baginda Nabi, 14 hari sebelum, 7 hari sebelum, 3 hari sebelum, kemerosotan kesihatan baginda Nabi SAW, sehingga 2 hari sebelum baginda dah tak mampu dah untuk datang ke masjid dah. Tapi kalau kita melihat cerita Usamah papah Nabi ini kurang lebih 14 hari ke 17 hari sebelum kewafatan baginda Nabi SAW. Baginda masih mampu lagi menggagahkan diri mengimamkan para sahabat untuk bersalat. Subhanallah. Kita baru selemo sikit dah tak datang. Bukan orang sini, yang tempat lain memanglah tak boleh datang. Kalau selemo tak boleh datang. Sekarang lah, ya? Tapi sekarang ni selemo bukan sebab Covid pun dia memang tak nak datang. Jadi alasan betul, osah jadi alasan. Kalau tuan-tuan tengok hari Jumaat, menduka cita kan kadang-kadang. Kita balik daripada semayang, tengok ramai orang tak semayang pun, masih makan dalam kedai makan. Bila ada yang bertanya, senang ya alasannya, tak boleh pergi masjid Covid. Baik, Nabi SAW berpapah cerita pergi ke masjid
mengimamkan para sahabat sembahyang. Tapi nak cerita di sini bukanlah cerita papah tu, itu panjang cerita. Cerita dia kain qitri. Pakaian Nabi antara dia kain qitri. Apa dia kain qitri ni? Kain qitri ni ialah suatu kain burdah dari negeri Yaman. Satu kain daripada Yaman yang diperbuat daripada kapas, padanya ada warna merah berjalur-jalur dan daripada jenis kain yang agak kasar. Dia banyak guna kain tu. Dia bukannya kain untuk buat baju. Kain tu memang ridak lah. Nabi nak buat alih semayang, nak buat alih duduk, nak buat lap-lap. Hari ni kita lagi hendak bawa sejadah, lokek dia punya bahu. Boleh dia buat semayang, boleh alih duduk. Maksudnya dia alih duduk. Tuan-tuan, saya dah lama tak bawa sejadah gulu-gili. Masa mengaji mungkin memang kita bawa sejadah gulu-gili. Tuan-tuan biasa kalau lagi umrah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, memang kita akan beli sejadah lah, 10 rial ke, 15 rial ke. Sebab kadang-kadang kita lembik, kadang-kadang kita copek. Copek pun elok bentang sejadah. Masa saya mengaji dulu memang semua orang kena bawa sejadah. Sebab bila masuk bilik kuliah tu saya memang berdobu. Penuh kibeh dengan sejadah, lepas tu duduk macam ni, letak sejadah dekat kerusi duduk. Jadi cerita Nabi SAW bawa kain qitri sebagai ridak ini perkara yang biasa, bahkan menjadi sunnah. Sebab bukan sahaja untuk Nabi alih semayang, tapi Nabi nak sapu tempat dia duduk dan sebagainya. Sebab tanah Arab ni tanah yang berdebu, berpasir, yang maklum lah. Kain jubah Nabi SAW, kalau dalam kitab ni adalah gambar dia, gambar kain kitri tu, bonang-bonang kain kitri. Bahkan ini kepunyaan Nabi SAW yang sudah tercari. Kalau dalam gambar ni persis macam kain muk. Tapi bukanlah kata kain muk tak elok pun lah bunyi kan. Saya nak membayangkan tu, kain kitri tu dia punya kasar tu, bonang-bonang tu macam kain muk kita tu. Kain muk yang belum dipakai tu, macam tu lah dia punya kasar-kasar dia. Tapi dia berjalur merah yang Nabi buat sebagai ridak dia. Tadi saya ada join satu konvoi menghantar barang-barang bantuan dan juga mushaf Quran daripada satu yayasan untuk institusi yang dilanda banjir baru ni, termasuklah Masjid Kampung Sawah. Ada seorang berada ni, dia bawa bila konvoi motor tu, dia bawa satu kain penutup makam Rasulullah SAW, warna hijau. Dia pun kata ini adalah kain penutup makam Nabi. Kita ambil gambar seramai-ramai, kita cium, poluk lah kain tu. Saya nak bercakap macam malas, kan orang cakap macam-macam. Kain penutup keranda tu ataupun makam, kain penutup makam berlambak jual dekat dekat sini tuan-tuan. Madinah, Mekah ni berlambak jual. Bahkan saya tahu itu bukan kain penutup makam Rasulullah SAW. Tapi mudahnya kita ini declare. Bukan senang nak dapat kain penutup makam tu doh. Macam biasa kadang-kadang kita pergi umrah, datang Muhammad Indun, dia jual kain baldu, dia kata ini kelambu Kaabah. Celup dalam air ni, minum, ingat 30 juzuk Quran. Memang sondang batu kata penghafal Quran tu. Saya pun tengoklah kain tu, baldu tu. Ini kain baldu songkok ni. Tuan-tuan pernah tengok belah kelambu Kaabah? Mana yang pernah tawaf pergi doket kan? Boleh gunting tak? Saya tanya. Kau berani gunting? Tak lah. Adalah nipis ni ada jual. Kelambu Kaabah tu bersulam 2 inci tu bah. Dengan ayat Quran nampak hitam tu, tapi bila kita doket kan bersulam-sulam tu. Lepas tu bawah tu kan sarung dengan bosi. Nak gunting je mana?
Tiba-tiba declare, ni kain kelambu Kaabah, berapa pun beli. 10 rial. Dia kata untung betul jual kelambu. Jual baju longkok. Kata Allah. Jadi janganlah mudah warna. Memanglah kita sayang Nabi, siapa tak sayang tuan-tuan? Tapi adakah sayang kita sampai kita buta dan juga peka untuk kita menilai? Sedangkan sayang kita yang sebenar kepada Nabi ikut sunnah dia. Kenapa kita tak puasa sunat, kita tak bertawassul dengan amalan saleh, kenapa kita tidak baca Al-Quran? Tapi kita sibuk dengan perkara-perkara yang seperti itu. Bahkan kadang-kadang kita declare kita lah paling sayang Nabi. Jadi berhati-hati. Jadi pandangan, ada pula pandangan yang berkata kain qitri ini bukanlah kain burdah dari Yaman tetapi bahkan sejenis kain yang datang dari negeri Qatar, di mana nama qitri itu adalah bersempena dengan tempat kain yang dibuat di negara Qatar, Qatar. Jadi bila ada ya nasabiah belakang tu jadi qitri, itu bermaksud ya itu membawa kepada kain itu kain daripada Qatar. Itu satu pandangan lah. Itu biasa, selisih pandangan bab-bab furuk macam tu biasa. Sebab mengikut kepada kaedah nahwu dia. Bila ada ya nasabiah di belakang tu, ya itu memberi maksud menasabkan tempat asal sesuatu perkara. Tuan-tuan datang daripada mana? Pasuh, tambah ya nasabiah, pasuhi. Ana pasuhi. Oh, tahulah orang pasuh ni. Anta mana? Bayai. Oh, orang bayai. Anta pula orang mana? Pancuri. Rupa pancu. Nah, tentulah. Yang kedua, kain burdah ini ialah kain selimut dan ataupun baju selimut, yakni baju menyerupai baju kurung pada hari ini ataupun abaya. Biasanya bercorak panjang-panjang, yakni berjalur-jalur ataupun bergaris-garis. Nak bagi tahu bahawa kain qitri ini juga boleh dijadikan kain selimut sebab dia tebal, dia kasar sikit, ataupun dijadikan kain abaya. Abaya ni tuan-tuan orang perempuan pakai. Kadang-kadang kita tak faham. Kita beli, kita kata kita jubah. Orang rumah kata belilah jubah untuk saya pergi umrah ni. Dia pun beli ya. Dia beli abaya. Abaya bukan jubah. Jubah ni dia tak terbelah tengah tu. Kalau terbelah tengah tu, itu abaya. Abaya ini pakai kat luar. Dia pakai jubah dia pakai baju kurung dia, kemudian sarung abaya ni. Ada solid di belakang ni, ada kadang ikat, kadang dibutangkan. Tapi abaya sekarang ni dia kain lembut juga lah. Tu orang kita pun confused. Jubah ke abaya ni? Tapi abaya yang sebenar ialah kain yang kasar yang dibuat untuk pakai di luar. Jadi suami beli abaya, orang rumah pun pakai abaya je lah. Supaya maidin. Jadi abaya tu pakai yang luar. Dia kena pakai baju kurung ataupun jubah ke dalam. Yang ketiga, maksud baginda selempangkan ke bahunya ialah baginda meletakkan di atas dua bahunya. Ada pendapat yang menyatakan baginda memakainya sebagaimana cara pemakaian orang yang berihram haji, ataupun kain itu dimasukkan di bawah tangan ataupun ketiak kanan, kemudian dibawa ke atas bahu kiri dan diselempangkan. Ada yang kata Nabi lipat kain itu, Nabi masukkan macam inilah kain tu. Ataupun Nabi, ada yang katakan Nabi letak kedua-dua bahu macam ni, kain tu berjugai macam ni. Jadi ada yang kata Nabi selempangkan saja, masuk kat sini. Peristiwa ini berlaku ketika Nabi SAW geringlah, sakit. Dan sakit Nabi ni, saya kata tadi, di hujung usia dia lah. Nabi dah Hujjatul Wada', Nabi dah buat haji yang terakhir. Nabi dah berkhutbah di Wadi Urana. Nabi telah diturunkan Al-Quran yang lengkap. Bahkan Nabi berkhutbah dalam khutbah dengan menyatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah sempurna bagi kamu agama kamu
Nabi kata, la'alli la arakum ba'da 'ami hadha. Seolah-olah aku tidak melihat lagi kamu selepas pada tahun ini. Sahabat-sahabat yang faham akan kata-kata Nabi berjujuran air mata ketika itu, memahami bahawa memang itulah khutbah yang terakhir untuk haji pada Nabi, ataupun haji yang terakhir untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka faham Al-Quran telah sempurna diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengajaran hadis ini menunjukkan kepada kita keharusan memakai kain qitri dan kain burdah itu sendiri, kerana kain qitri adalah daripada jenis kain burdah. Jadi kita ni barangkali tak jumpalah kain qitri itu, melainkan pergi ke Qatar ataupun ada yang pergi ke Yaman datang kain daripada Yaman. Satu perkara, kalau dapat pakai kain qitri itu untuk dijadikan selempang. Kalau tak pun apa-apa kain, ataupun kain yang kita boleh beli pun dekat galeri Muslim ada jual ridak, pakailah, buatlah. Kena pula zaman-zaman sekarang ni kita nak kulu-kili bawa sejadah, barangkali tak berapa nak selesa, bosa, borek dan sebagainya. Kita amalkan balik sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu saya suka kalau Dr. Zakrul cerita tentang Covid ini sebenarnya mengislamkan orang Islam balik. Dengan kebersihannya, dengan istinsyaknya, dengan mudah-mudahnya, kumur-kumur kita basuh hidung, cerita tentang kebersihan. Sekarang ni kita cerita tentang ridak pula. Betapa hari ni bila kita datang ke masjid surau kena sedia bawa sejadah masing-masing. Apa kata hari ni kita tukar bawa ridak, walaupun bukan daripada kain qitri. Termasuk yang cakap ni. Tapi saya bawa sejadahnya gila-gila. Itu hadis yang ke-57. Hadis yang ke-58, doa Nabi ketika memakai pakaian baru. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajadda thawba sammahu bismihi imamatan aw qamisan aw ridaa thumma yaqul Allahumma lakal hamd kama kasawtani as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarri wa syarri ma suni'a lah. Diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau menceritakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memakai pakaian baru, baginda akan menyebut nama pakaian baru itu sama ada serban, baju atau selendang. Kemudian baginda membaca Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka khairuhu wa khaira ma suni'a lah wa a'udzu bika min syarri ma wa syarri ma suni'a lah. Ya Allah, untukmu segala pujian, engkaulah yang memakaikanku pakaian ini. Aku memohon kepadamu kebaikan pakaian ini dan kebaikan tujuan ia dibuat. Aku berlindung daripada kejahatan pakaian ini dan kejahatan tujuan pakaian ini dibuat. Subhanallah. Nabi, bila saya suka Nabi ni tuan-tuan, setiap yang dia lakukan dia relate dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia sentiasa meletakkan Allah Subhanahu wa taala depan dia. Hatta pakai baju baru pun minta perlindungan daripada Allah supaya pakaian yang dipakai ini ada kebaikan, dan minta dijauhkan kalau pakaian ini dibuat tujuan untuk kejahatan. Jadi sama-sama kita kalau boleh hafalkanlah doa memakai pakaian baru. Tapi tak setiap hari pula pakai pakaian baru, jadi tak berapa nak hafal lah kita doa. Lain kalau hari-hari kita beli pakaian baru. Jadi cukup Alhamdulillah pun okey. Kalau kita tengok kawan kita pakai pakaian baru, kita nak kata apa? Pakai kereta baru, pakai motor baru, pakai jam baru, spek mata baru. Kita tengok dia pakai, kita kata apa? Kita kata, untunglah kau. Kan kita rumah cakap itu, untunglah kau. Kita kata, Masya Allah, Tabarakallah. Masya Allah, Tabarakallah. Jangan terus puji pakaian baru dia tu. Barang baru yang dipakai tu kita terus puji tanpa kita sebut Masya Allah, Tabarakallah. Dia akan boleh dapat ain. Ain ni mata ni. Penyakit ain ni bahaya mata kita ni. Boleh rosak pakaian itu. Bahkan lebih dahsyat kalau kita puji dia.
Dia lawa, dia handsome, dia sado, dia macam-macam lah. Yang elok pada dia tu kita puji, itu lagi bahaya, dia boleh dapat sakit. Maka kita sebut Masya Allah, handsome lah hari ni, Masya Allah, Tabarakallah, kereta baru ke? Anda lah. PKP ni bila keluar kereta baru, bukan ni kata anak ni. Anak baru saya pakai. Apa anak hadiahkan dia? BMW 7 Series. Jadi tuan-tuan para rahimakumullah, apa yang boleh intipati kita dapat daripada hadis ini? Nah, yang pertama, Nabi mengajarkan kita doa apabila memakai pakaian yang baru. Kalaupun kita tak mampu berdoa sebagaimana doa Nabi ini, cukuplah kita bertahmid dan bertasbih. Bertahmid apa? Alhamdulillah. Bila dapat nikmat yang baru ni, wa in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, maka akan kami tambah lagi nikmat, kata Allah. Jadi alhamdulillah, kurang-kurang boleh pakai pakaian baru, alhamdulillah. Relate dengan Allah, Allah yang memakaikan pakaian ini. Kerana dikurniakan nikmat yang baru, sekurang-kurangnya dengan membaca doa ataupun zikir yang makthur seperti di atas. Jadi banyak-banyakkan bersyukur orang lelaki. Ada bini sekarang ni, apa yang ada syukur. Sebab Allah sebut tadi, wa in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, akan ku tambah lagi. Balik ni kau je bersyukur dia. Yang abang syukur betul lah kahwin dengan ayam ni. Sebab gini nyebut dia lagi. Rumah ni tak datang Masjid Al-Khaldun malam ni. Dia tak tahu. Jadi abang yang betul bersyukur dia tengah hari. Rupanya dia ada niat nak nambah. Sebab Allah dah janji la azidannakum, dia kata. Janji Allah ini kalau tak di dunia, di akhirat. Akhirat confirm masuk syurga, la azidannakum. Semua ni dah ada isteri dah ni di syurga Allah Subhanahu Wa Taala, sedang menunggu-nunggu. Tapi kalau cerita kat rumah kan, marah dia. Cemburu pula. Tapi nak macam mana? Itulah janji Allah Subhanahu Wa Taala. Pengertian doa yang disebutkan tadi menunjukkan bahawa pakaian yang baik adalah pakaian yang memenuhi tujuan sebenar diciptakan pakaian itu. Pakaian apa segala macam keadaan dia akan jadi baik kalau tujuan dicipta pakaian itu untuk tujuan yang baik. Apa tujuan yang baik pakaian itu diciptakan? Menutup aurat. Apa tujuan pakaian yang baik ini diciptakan? Tujuan dia untuk membolehkan dia bersembahyang dengan pakaian itu. Itu baik. Tapi kalau pakaian, kalau kita punya kayu ukur yang baik ini mesti ada jenama, mesti mahal, mesti hush puppies, mesti apa bondo lagi lah, macam-macam ya? Tapi kalau pakaian itu tidak menutup aurat, tidak membolehkan kita bersembahyang dengan pakaian itu, maka pakaian itu bukan dicipta untuk tujuan baik. Orang lelaki ini dia tak berapa problem sangatlah dengan pakaian ini. Walaupun ada isu orang perempuan. Saya teringat ada satu seluar Nelofa yang pernah alhamdulillah Nelofa dah pakai niqab pun. Tapi ada hari tu dia pun tak tahu, dia melancarkan satu seluar untuk orang perempuan, tapi seluar tu style dia senteng. Dia besar tapi senteng je. Dia punya besar tu dah boleh puji, tapi senteng pula. Pun tak boleh kan? Sebab itu bukan pakaian yang baik, ataupun nipis, ataupun sendat. Maka mudah cerita macam ni lah, orang perempuan pakaian dia tu layak tak dia bersembahyang dengan pakaian itu? Macam orang lelaki pakai tracksuit ke, pakai seluar jean ke, tapi boleh tak sembahyang? Boleh. Itu menepati syarat, baik untuk dipakai dan baik tujuannya. Orang perempuan dia berjogging pakai legging, pakai tudung, boleh tak dia sembahyang dengan legging dia? Tak boleh. Dia kena pakai telekung. Maka pakaian itu tidak syar'i. Dia sepeh dia senang. Boleh tak bersembahyang dengan pakaian itu? Kalau tak boleh, bukan tujuan yang baik untuk diciptakan pakaian itu.
Okey, kalau dia pakai baju kurung, dia pakai stokin, dia pakai tudung elok, boleh sembahyang tak? Tak payah pakai telokong pun. Tak ada masalah. Itu pakaian yang menepati syarak. Jadi bukanlah tujuan pakaian ini dipakai, bahkan bukanlah tujuan pakaian itu dicipta untuk tujuan pertunjukan fashion ataupun berbangga-bangga. Berapa ramai hari ini orang Islam terjebak dengan fashionista. Tujuan untuk pertunjukan fashion, untuk berbangga dengan pakaian, ikut trend lah. Ini masalah. Termasuklah tudung-tudung hari ini yang dicipta dengan lerang tak sampai pun 40, yang menampakkan sebahagian daripada dada. Maka perkara ini perlulah kita perhalusi. Jadi orang perempuan kalau nak selesa, kalau nak tahu confirm patuh syarak punya pakaian, pergilah galeri Ustazah Asma. Ada kek ni, ada kek sebelah Maidin. InsyaAllah semua tudung dia lerang 60. Senang hati nak beli. Kalau orang lelaki pun kalau nak belikan rumah dia, beli tu. Kat situ pakaian ke, tudung ke, confirm. Tapi fashion ala Ustazah Asma lah. Jadi bawa rumah orang pun pakai Ustazah Asma ke siapa, rumah dia pakaian macam Ustazah Asma. Memang Baik, kemudian kita masuk seterusnya hadis yang ke-59, cerita tentang kain Nabi lagi, kain hibarah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana ahabb ath-thiyab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yalbasuhu al-hibarah ataupun al-hibarah. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam paling gemar. Kalau kata ahab, dia adalah ismun tafdhil, ada penambahan alif. Ahab itu maksudnya paling suka. Akbar, paling besar ataupun maha besar, ada penambahan alif di awal perkataan. Akmal, siapa nama Akmal? Paling sempurna. Ahsan, paling baik. Ajmal, paling lawa. Jadi kalau kata ahab, paling digemari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah memakai kain al-hibarah, iaitu juga sejenis kain daripada Yaman. Al-hibarah ialah kain burdah juga dari Yaman yang disulam daripada benang kapas ataupun qattan dalam bahasa Arab, qattan. Bahasa Inggeris cotton. Jadi saya tak tahulah, rasanya orang Inggeris lah yang ciplak orang Arab. Macam kata Jamal, unta, sampai ke dia jadi camel. Yang mana kain cotton ini berwarna merah atau barangkali berwarna biru ataupun hijau. Ia dinamakan hibarah kerana bercorak-corak ataupun berhias, yang mana dimaksudkan hibarah ini yang adalah bermaksud yang dihias. Jadi kain yang ada corak-corak lah. Ada warna hijau, ada warna biru, ada warna merah. Berbanding dengan qitri tadi, dia berjalur je warna merah. Merah dengan putih je. Tapi yang hibarah ini daripada cotton, kapas, tapi dia bercorak-corak. Menurut Ad-Dawudi rahimahullah, warna hijau ini kerana adalah warna ahli syurga, maka sebab tu warna ini dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut Ibn Battal, al-hibarah ialah sejenis kain jalur, yakni burdah dari Yaman, diperbuat daripada kapas, yang mana kain hibarah ini merupakan kain yang paling mulia di kalangan penduduk Yaman pada ketika itu. Jadi kain kapas cotton ni kan seronok pakai, dia selesa, serak peluh. Jadi Nabi SAW suka kain ni. Maka para ulama menjelaskan tidak ada percanggahan antara hadis ini dengan hadis yang sebelum, yakni kain qitri itu.
Kerana Nabi SAW paling suka memakai qamis, baju. Kerana hadis yang lalu merujuk kepada pakaian yang berjahit ataupun qitri, itu pakaian yang berjahit. Adapun hadis ini merujuk kepada pakaian tidak berjahit yang dipakai oleh Nabi SAW, juga dianggap sebagai rida. Jadi hibarah ini juga adalah digunakan oleh Nabi untuk dijadikan rida, macam qitri juga, kain kapas. Bahkan kain jenis hibarah ini juga dijadikan Nabi sebagai pakaian untuk buat baju. Qamis, kita panggil sebagai qamis. Qamis ni kalau istilah sekarang ni kemeja ataupun t-shirt, tapi sebenarnya zaman Nabi qamis ini adalah jubah. Nabi tak pakai baju Melayu ataupun baju kemeja. Jadi zaman Nabi qamis, semua maklum jubah. Menurut Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis ini merupakan dalil kepada galakkan memakai kain hibarah, iaitu kain yang diperbuat daripada kapas yang berhias-hias, dan keharusan memakai kain yang berjalur, dan hukum ini disepakati oleh para ulama. Jadi tak ada masalah kita pakai kain corak batik, corak abstrak, corak-corak berjalur-jalur, tak ada masalah. Cuma yang jadi masalah kalau memakai pakaian yang bergambar-gambar, yang bertulis-tulis. Ini kita tengoklah gambar apa, tulisan apa. Tengok-tengok tulisan mencarut. Anak kita pakai. Ada, saya tak tahulah kebenarannya, tapi tuan-tuan barangkali lebih maklum daripada saya. Ada satu jenis pakaian, dia tulis GAP, gap. Ada cap, ada baju, kan tulis GAP, gap. Anak-anak muda kita selalu pakai. Tapi apa yang saya maklum, gap itu adalah pakaian untuk gay, bermaksud gay and proud, gay dan juga berbangga dengan jadi gay. Dan industri ataupun fashion, gap itu sendiri dicipta oleh pemilik dia ataupun penciptanya adalah orang yang gay. Saya tak pasti sejauh mana kebenarannya, tetapi kalau dah ada perkataan-perkataan yang pun kita tak tahu apa maksud dia, bahkan ada pandangan-pandangan yang seperti itu, eloklah kita jauhkan. Tak mati pun tak pakai baju gap ni. Pakai baju bertuli-tuli, bawa semayang. Kalau tulisan kat depan tak berapa masalah, tapi tulisan kat belakang, nanti orang belakang kita baca, sambil semayang dia baca belakang, ibadah korban Masjid Ibnu Khaldun, jawatan kuasa 2006. Wih, dia pun 2006, ini dah 2020, dah 16 tahun baju ni. Tak bosyok orang belakang semayang, lekor macam kita punya baju. Jadi eloklah. Apatah lagi perkataan itu pakaian yang merapu-rapu. Pakaian hullah. Hadis yang ke-60, Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatun hamra ka'anni anzuru ila bariqin saqiyah. Qala Sufyan uraha hibarah. Diriwayatkan daripada Abu Juhaifah radhiyallahu an, beliau menceritakan, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai kain atau pakaian hullah berwarna merah, dan aku lihat seolah-olah putih bercahaya dua betis baginda Nabi. Kata Sufyan yang merupakan antara perawi hadis ini, kami berpandangan kain yang dimaksudkan itu ialah hibarah. Tafsir hadis ini menceritakan Nabi memakai di badannya pakaian hullah berwarna merah. Apa dia hullah ni? Difahami daripada hadis bahawa labuh pakaian baginda itu setakat betis, kerana jika lebih labuh daripada itu tentulah Abu Juhaifah tidak dapat melihat betis baginda Nabi. Jadi hibarah ataupun hullah ini juga adalah kain
macam kain pelekat, tapi kain pelekat lopeh. Kalau kita panggil kain batik lopeh kan, dia macam kain pelekat lopeh. Kalau kita tengok orang Yaman pakai jubah, orang Saudi pakai jubah, dia pakai seluar dalam. Arab Yaman dia pakai kain, macam kita pakai kain pelekat, tapi kain pelekat kita ni berjahit. Kain pelekat dia tak berjahit. Kain pelekat dia lopeh je. Balut, kemudian dia pakai tali pinggang dia. Dia ada satu kerambit Yaman atas sini. Jadi Nabi pun pakai macam tu. Kain pelekat Nabi ni dinamakan hullah, berwarna merah. Jadi bila kain pelekat tu, macam kain pelekat kita ni, balut pakai, nampaklah boti ya? Kalau kita pakai kain pelekat tu kan nampak boti kita. Tak ada orang pakai kain pelekat labuh sampai bawah kulali dah. Menyesal pakai kain pelekat itu zaman budak-budak bagi mungkinlah duduk asrama pakai kain pelekat abah ya. Badan kecil, pinggang 20, abah pinggang 40. Budak tu masuk asrama tak dibelinya kain pelekat budak-budak, dia beri kain pelekat dia. Dahlah mengirai budak tu pergi surau. Tapi kita dah puasa panjang ni, pelekat kita semua atas buku lali. Tapi Nabi atas lagi nampak betis baginda Nabi, putih betis baginda. Menurut ulama, al-hullah ialah nama bagi pakaian terdiri daripada dua kain, iaitu rida ataupun izar. Rida bermaksud kain yang dipakai untuk menutup badan dari bahu hingga pusat, iaitu selendang ataupun selempang, seumpama yang dipakai oleh lelaki dalam berihram untuk umrah. Jadi atas ni rida, yang bawah adalah izar. Izar ini ialah kain yang dipakai menutup badan daripada pusat ke bawah. Kain pelekat lah, tapi cuba dia tak berjahit, dia pusing. Macam kita pakai kain ihram. Kain ihram orang lelaki tak boleh berjahit, jadi pusing lah. Pusing. Lepas tu kan pakai tali pinggang. Jadi dia tak biasa pakai kain ihram. Awal-awal dia dah buka seluar kecil, dia takut dia tak boleh pakai. Jadi dia dah buka seluar kecil, dia suruh member tolong pegang kain dia. Member tu dah menang shilling yang pegang. Jadi pakailah dulu pakaian dalam tu, barulah pakai kain izar ni. Lepas tu kan dah pakai tali pinggang, barulah pecat seluar kecil tu. Tidaklah dinamakan hullah melainkan merangkumi dua kain tersebut. Jadi hullah ini kain pelekat lopeh yang berwarna merah Nabi pakai. Kadang-kadang dibuat sebagai izar, sebagai kain pelekat. Kadang-kadang Nabi buat sebagai rida. Rida ni selendang yang tutup macam kita pakai kain ihram. Okay. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis ini menjadi dalil keharusan memakai pakaian berwarna merah. Jadi tadi hijau, ni merah pula, boleh. Namun menurut Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi, warna merah yang dimaksudkan dalam hadis itu bukanlah merah jati, tetapi merah bercampur dengan warna lain. Kerana pakaian berwarna merah jati dilarang oleh Nabi SAW. Itu disebut dalam kitab Zadul Ma'ad. Ada hadis dia. Kupasan lanjut tentang masalah ini akan dibuat dalam bab fiqh. Ya. Jadi ada hadis mencerita Nabi melarang kita memakai pakaian warna merah semua. Tapi ada sebab lah. Bukannya kita tak boleh pakai warna merah. Kan baju Melayu serundul merah tak boleh pula, bukan macam tu. Warna merah semua, tapi cara memakai itu ataupun pakaian itu berbentuk seperti pakaian orang bukan Islam. Umpama seperti pakaian sami, pakaian rahib-rahib gereja ataupun kuil. Jadi tak boleh dia ada kupasan daripada hadis tu. Bukan asal merah tak dipakai, taklah. Kenyataan Abu Juhaifah dan aku lihat seolah-olah putih bercahaya dua betis baginda menunjukkan bahawa pakaian Nabi tidaklah labuh hingga ke buku lali, akan tetapi sehingga tengah betis sahaja.
Jadi Nabi kita tak pakai ini tidak isbal, tidak di bawah buku lali. Berdasarkan hadis ini, para ulama menegaskan disunatkan bagi orang lelaki memakai pakaiannya labuh sekadar tengah betis saja. Jadi ulama menafsirkan orang lelaki pakai kalau sampai ke betis, atas sikit pada buku lali, sunnah, dapat pahala sunnah. Penerangan tentang labuh pakaian ini akan dibuat dalam bab yang ke-18 nanti, tentang kain sarung Nabi SAW. Jadi Nabi pakaiannya semua tidak isbal, tidak di bawah buku lali. Siapa yang tiru sebagaimana Nabi pakai dapat pahala sunnah. Siapa yang pakai bawah isbal, dia mukhalafah sunnah, tapi taklah sampai haram. Ada hadis yang banyak cerita tentang isbal tak isbal ni. Nanti insya-Allah satu hari kita akan perbahaskanlah. Hadis di atas menunjukkan bahawa betis bukanlah aurat bagi lelaki kerana Nabi menedahkannya. Hukum ini menurut Imam An-Nawawi telah diijma' oleh para ulama. Jadi orang lelaki kalau pakai seluar katok, seluar katok yang bawah lutut tu lah, tak ada masalah. Tapi jadi masalah sikit bila dia pakai seluar katok tu dia semayang. Orang Arab selalu pakai macam tu. Arab KKL, Arab Kek Bangi, kita tahulah dia pakai seluar tu bawah lutut. Tapi bila semayang, time sujud dan duduk antara dua sujud, seluar tu dah jadi atas lutut. Ikut pandangan mazhab Syafi'i, lutut ini aurat. Maka nak tak nak, kita kena tutup sepanjang kita solat. Siapa terbuka nampak lutut dia ketika solat, ikut pandangan mazhab Syafi'i, batallah solat dia. Saya tak tahulah kalau Arab tu dalam pandangan mazhab Hanafi ataupun Maliki ataupun Hanabila, Hambali membolehkan ataupun ada tasammuh, konsiderasi dalam perihal aurat lutut ni, saya tak berapa pasti. Tapi mazhab Syafi'i, lutut kena tutup. So kalau tuan-tuan menjadi makmum kepada orang yang sembahyang pakai seluar katok, kita tak berasa enak. Masa dia berdiri memanglah bawah ngam-ngam bawah lutut tu kan. Tapi bila dia sujud dengan duduk antara dua sujud, confirm dia akan naik seluar tu atas lutut dah. Kita tak berasa enak, maka kita sembahyanglah sendiri ataupun mukhalafah. Sebab kita tak berasa, sebab pandangan mazhab kita ini tak berapa tepat. Untuk mengelakkan khilaf, kita elok keluar daripada khilaf terus. Dia biarlah nak semayang, kalau kata ada mazhab, pandangan mazhab dia membolehkan, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kita tak nak bergaduh dalam bab furu' aurat. Tapi kalau nak jadi tengok imam nak semayang, pastikan sembahyang imam tu berpakaian yang sempurna. Jangan kerana dia Arab, dia mesti lebih alim daripada kita. No. Berapa ramai Arab yang tak pandai baca Al-Quran, berapa ramai Arab yang tak sembahyang, berapa ramai Arab na'udzubillah min dzalik akhlak. Saya pernah naik taksi dengan Arab di Makkah. Dia jadi driver taksi, dia duduk Makkah. Saya kata, ya am hajajta, Pakcik dah berhaji tu, umur dah 60 lebih, duduk Mekah 60 tahun umur lebih, duduk Mekah. Pernah berhaji tak? La, mak hajaj tu. Abadan, walau marrah. Tak pernah, aku tak pernah berhaji. Sekali pun tak pernah. Saya tanya, sekali pun tak pernah. Kenapa? Fil waqt ana hina kuntu mawjud. Dia kata ada waktu banyak lagi aku memang duduk Makkah. Tengok tuan-tuan rahimakumullah, duduk dekat Mekah dah 60 tahun umur lebih, tapi sekali pun tak pernah berhaji. Saya jumpa. Jadi tak boleh kayu ukur kita Arab dia lagi cerdik, Arab dia lagi alim. Tidak. Jadi kita kena hati-hati, kita kena mengajilah cerita dia. Jadi sampai di situ dahulu tuan-tuan, kita akan datang hadis yang ke-61, cerita tentang, masih lagi cerita tentang bercerita tentang kain burdah hijau. Kain burdah hijau, insya-Allah pada masa akan datang. Kita tangguhkan dahulu
dengan doa khatam Al-Quran, tasbih kafarah dan surah Al-Asr sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.